Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar Teknik Menjawab Matematik untuk tahun 456. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan macam mana cara kita nak jawab soalan berkaitan dengan problem solving, teknik penyelesaian masalah. Ada beberapa teknik yang cikgu akan tunjuk hari ini. Tapi sebelum tu, okey, macam biasa, sebelum kita nak mula ni, tolong share pula. Itu kat Facebook kan. So tolong komen dekat bahagian bawah ni daripada mana. Okey, cikgu nak tahu daripada mana, mungkin cikgu ke, mungkin pelajar ke, mungkin ibu bapa pun ada kat sini. Okey, tolong komen dekat bahagian chat tu, tolong tulis dulu. Jadi kita akan mula sekejap lagi sebab kita tengah tunggu orang lain masuk dulu. Cikgu akan tunggu dalam beberapa minit supaya orang lain boleh masuk. Okey, jadi kita akan tunggu dulu lebih kurang 2 minit. 2 minit boleh? 2 minit. Okey, jadi sementara tunggu 2 minit, tolong komen dekat bahagian bawah tu. Jadi siapa yang dah ada ni tolong ready lah. Ready pen semua. Semua dah ready ke? Oh, dah ada dah. So kali ni cikgu bagi soalan problem solving 20 soalan. So dengar jelas apa yang cikgu sebut ni jelas. So kalau jelas tolong komen jelas Okey, kita tengok makin lama makin ramai dah masuk, alhamdulillah. So hari ni kita buat lagi, kita buat program yang kedua. Sebenarnya ni webinar kita yang kedua, alhamdulillah kita buat lagi sekali. Macam mana cara untuk kita belajar tentang tajuk problem solving, penyelesaian masalah. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh kita mulakan sekarang. Okey, untuk soalan yang pertama ni, ujian diagnostik kita akan jawab soalan ni. Cikgu nak guna beberapa teknik. Dia ada beberapa teknik tapi cikgu nak guna satu teknik saja. Untuk hari ni cikgu nak guna satu teknik saja. Kita nak guna teknik bar palang. Kita nak try konsisten menggunakan teknik bar palang. Okey, soalan dia kata terdapat 28,270 ayam, 26,019 itik di sebuah ladang, 7,777 ayam dan 3,570 itik dilahirkan dalam minggu ni. Berapakah hasil tambah bilangan ayam dan itik? Okey. Dia minta kita dapatkan hasil tambah. Dia minta kita dapatkan hasil tambah. Okey, sekejap cikgu tukar pen. So cikgu pakai pen warna merah. Okey. So dia minta kita dapatkan hasil tambah ayam dan juga itik. So macam mana cara kita nak buat? So cara cikgu ialah kita menggunakan kaedah bar palang untuk memudahkan. Okay, tengok so cara dia ialah kita letak ayam, contoh macam tu ayam. Lepas tu kita buat dia punya kotak. So ayam mula-mula dia kata ada 2,870. Okay, 2870 tu ayam. Okay, based on ayam yang ni 2870. Lepas tu dia kata itik. Itik pula dia ada itik. Itik adalah berapa? 26,000. 28, so yang ni silap sikit 28, cikgu tertinggal ni. 28 28270, 28270 macam tu. So lepas tu 26,000, so bawah lah sikit. Okey, 26019. Okey, macam tu. Ayam ada 28,000, itik ada 26,019. Pada asalnya macam tu. Lepas tu, kemudian apa yang berlaku? Dia kata pada minggu berikutnya 7,777 ayam telah dilahirkan. Maknanya dia lahir, dia tambah. Tambah sebanyak berapa? 7,777. Okey, macam tu. Kemudian itik pun bertambah juga. Itik pun bertambah. Itik tambah sikit iaitu 3,570. Kemudian soalan tanya apa? Soalan tanya kita apakah hasil tambah antara ayam dan itik. So kita buat macam itulah. Maknanya ini kena tambah. Macam tu je. Boleh? Okey. Jadi kita cuba tambah ayam dulu. So ayam maknanya ayam 2,800. Okey. Ayam 2,800 dengan 28,270 tambah dengan 7,777. So kita akan dapat 36,047. Okay, cikgu tak tunjuklah cara nak tambah tu. Kamu kira sendiri macam mana cara nak tambah. Cikgu nak tunjuk cara kerja saja.
Okay, kamu tambah sendiri 28,270 tambah 7777 tu kita akan dapat 36047. Kemudian yang bawah ni itik pula, itik 26,000, so kita akan tambah ni. Dua ni kita tambah. Okay, 26,019 tambah 3570, kita akan dapat 29,589. Kita akan dapat macam tu. Okay. Kemudian soalan kata apakah hasil tambah ayam dan itik? So hasil tambah kedua-duanya. Hasil tambah kedua-duanya. Yang ni kamu kira sendiri nanti. So kamu akan dapat 6, 5, 6, 3, 6. Ini jawapan dia. Okay. Ambil gambar dulu. Okay. Kalau ada handphone lah, ambil gambar. Ataupun print screen. Gambar yang ni, soalan ni. Tak apa, kalau terlepas ni, nanti dia ada video ulangan ya. Kamu boleh tengok ulangan video ni. Okey, jawapan yang pertama ialah 65,636 untuk jawapan yang pertama. Kita tengok jawapan yang kedua. Soalan yang kedua. Terdapat 25,083 biji bola dalam sebuah bakul besar. Okey. Lepas tu antaranya ialah 5,440 ialah bola kuning, 9,000 ialah bola merah dan yang lain ialah bola putih. Berapakah bilangan bola putih yang terdapat dalam bakul besar tu? Okey, kita buat macam ni. Kita wakilkan bakul tu dengan kotak macam ni. Okey, buat macam tu. Wakilkan. So kita tulis dia 25,083. Okey, asalnya bakul tu saiz dia 25,083, tu saiz besar dia. Kemudian dia punya biji bola dalam tu. Okey, kemudian dia kata antaranya ialah 5,542 ialah bola kuning. Okey, bola kuning. Bola kuning duduk dekat sini. So kita akan buat dia macam ni. Okey. 5,442 ialah kuning. 5,442 kuning. Lepas tu bola merah adalah 9,302. Okey. Yang selebihnya adalah bola putih. So yang sini ni adalah putih. Dia minta yang ni lah. Berapakah bilangan bola putih yang dapat dalam bakul besar. Okey, kalau kita tengok yang ni kuning. Okey, ni kuning. Warnakan dia. Ni pula merah. Macam tu. Boleh nampak? Kemudian ada soalan dia tanya kita, berapakah bilangan bola putih? So dia minta kita dapatkan bola putih, dia minta dapat yang ni. So macam mana kita nak buat? So first step, yang ni dulu. First step kita lukis ni, second step, kita tambahlah yang ni. Okay, so kalau kita tambah antara 5,442 tambah 9,302, kita akan dapat 14, okay, 744. Kita akan dapat macam tu. 14,744. Boleh? Kemudian bila kita dah dapat dah hasil tambah antara dua tu, kemudian dia minta yang tanda soal ni, yang saya buat tanda soal tu, yang kotak putih. So ini ialah yang warna putih, ini bola putih. Yang selebih dia bola putih. Dia minta yang tu, bola putih tu. So macam mana nak dapatkan bola putih? So kita dapatkan keseluruhan 25,083. Kita tolaklah dengan 14 tu. 14,744. Ini 4. Tolak. Okay. So kita akan dapat yang ni 9,301. Okay, kita akan dapat yang ni depannya 10,339. Masih lagi kita menggunakan kaedah kotak berpalang untuk mewakilkan apa ayat yang kita baca tu, kita wakilkan macam tu. Okay, tak susah sangat. Okay, boleh kita pergi step soalan yang ketiga. Pergi soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga dia kata, terdapat 92 pek garam di kedai Wardiah. 89 pek telah dijual. Wardiah menempah 149 pek yang baru. Berapakah pek garam yang tinggal? Okay, ini cerita pasal garam pula. Okay, garam. Okay, kita tulis garam lah. Okay, kita lukis cerita pasal garam. Okay, garam. Okay, so dia garam dia, mula-mula dia ada 92 pek. Dia buat macam tu. Okay, mula-mula dia ada 92 pack. Sekejap. Okay, so garam. Cuba pakai G lah. Okay, lepas tu macam tu. Garam, lepas tu 92 pack.
Okey, terdapat 92 garam, itu kalau kita baca, di kedai Wardiah. Kemudian 89 pack telah dijual. Jual. Okey, cikgu wakilkan dengan jual. Berapa banyak dia jual? 89. So, 89 cikgu buat macam tu. Okey. Berapa banyak dia jual? 89. Okey. Lepas tu, dia kata kita baca lagi, Wardiah menempah 149 pack yang baru. Kemudian dia kata dia tambah. Dia tambah pack. Bila tambah, kita tambah kat sini. Tambah. Berapa banyak tambah? 149. Kemudian dia tanya kita, berapakah pack garam yang tinggal? So sebenarnya soalan dia minta apa? Dia minta soalan minta yang ni. Macam tu. Okey, jarak yang tu. So yang tu lah. Ini yang baki dia. Dia minta yang ni sebenarnya. Okey, so apakah second step yang kita kena buat? Lepas kita lalui, kita dah faham macam ni. Mula-mula kalau kita baca, mula-mula dia kata ada 92. Lepas tu dia jual, okay, 89. Lepas tu dia tambah lagi stok balik jadi 149. Jadi apa yang kita kena buat ialah nak mudah kita tambah terus yang ni. Ini kita tambah. Okay. So kita akan dapat 149 tambah 9, tambah 92, kita akan dapat 241 dekat sini. Kemudian macam mana cara kita nak dapatkan baki? Macam mana kita nak dapatkan baki ni? Cara dia adalah 241, kita kena tolak yang kita palangkan tadi. Yang kita palang ni kita tolak. 89 sebab dia jual Okay, so 241 tolak 89, kita akan dapat 152. Macam tu. Boleh faham? Siapa faham? Okay, siapa betul? Okay, komen kat sini. Kalau kita teruskan lagi. Tengok soalan nombor 4, ini best. Nombor 4 ni best. Nombor 4. Khalid mempunyai 33 biji guli biru. 33 biji guli biru dan 23 guli hitam. Okey, dia beri satu guli setiap jenis kepada kawan dia, berapa guli yang tinggal? Okey, kita boleh buat macam ni mula-mula dia kata dia ada warna biru, ada hitam. So biru berapa? Biru dia kata ada 33. So cikgu boleh buat macam ni. Mula-mula ada 33 macam tu. Berapa? 33. Lepas tu guli hitam H hitam ada berapa? 23. Itu bawah sikit. 2 macam tu. 23. Ini mewakili guli hitam. Kemudian dia kata dia beri satu guli setiap jenis kepada kawan dia. So dia beli. Okey, maknanya yang biru dia bagi satu. Okey, bagi satu. Kita buat palang macam tu. Satu. Kemudian yang hitam pun dia bagi satu juga kat kawan dia. Ni pun satu juga. Satu. Okay. So sebenarnya apa yang soalan ni minta adalah baki ni lah. Okay. Berapa baki ni? Ini pun sama juga. Macam mana bentuk dia? Okay. Yang ni baki dia. Baki dia berapa? Ini baki berapa? Okay. So maknanya ini 33 tolak 1, 32. 32. Yang ini 23 tolak 1 baru kita dapat baki 22. Okay. Dan soalan tanya kita berapakah baki guli yang tinggal kedua-duanya sekali. So baki dia yang ni 32, ini 22. So kita kena tambah lah 32 tambah 22. So kita akan dapat 54. Ini baki yang warna biru tu. Boleh? Okey, boleh kita teruskan lagi. Soalan nombor 4. Okey, kita teruskan soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 kata sebuah pasaraya besar membeli 5,259 kotak oren. Yang ni 5,259 kotak oren. Kemudian dia kata setiap kotak ada mengandungi 40 oren. Satu kotak ni, setiap kotak ada 40. Okey. Pasaraya besar tu kemudian dia packkan balik oren tu ke dalam pack kecil yang mengandungi 3 oren. Berapakah pack kecil yang dipack oleh pasaraya besar tu? Okey, macam pening sikit kan. So dia sebenarnya dia macam ni. Dia asalnya dia ada satu kotak. Okey. Kemudian dua kotak. Kemudian dia dot sampai dia ada 5,259. Apa dia? Kalau nak buat
5,000 kotak tu banyak sangat, jadi cikgu buat titik-titik mewakili 5,000 supaya nak pergi faham je. Okey, ada 5,259 kotak. Okey, dia ada 5,000. Dan setiap kotak tu pula ada 40. Oh, 40 biji oren. Maknanya setiap kotak ni ada 40 biji oren. Jadi berapa total oren yang dia ada? So kalau kita darab, ini kena darab lah. 52,059 kotak tu darab dengan 40 biji oren. Sebab satu kotak sama satu oren. So kita akan dapat 210,360. Kita akan dapat macam tu. Okay. Total semua oren yang dia ada adalah 210,000. Sampai macam tu sekali, banyak. Kemudian kalau kita baca lagi dia kata, kemudiannya pasaraya besar tu kemudian dia packkan balik oren tu ke dalam pack kecil yang mengandungi 3 oren saja. Kemudian dia kecil dia packkan balik. Okey. Jadi maksud dia step yang kedua adalah apa yang kita kena buat adalah 210 ni 1,360 ni kita kena bahagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Sebab dia packkan balik kepada 3 bahagian. Maknanya mungkin dia buat kotak 3 kotak. So total setiap satu tu pack kecil tu kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, kita kena bahagilah Ini cikgu tak tunjuk cara bahagi. Kamu bahagi sendiri. Kita akan dapat 70,120. Ini jawapan dia. Dia faham? Itu untuk soalan nombor 5. Ini cara kita nak jawab supaya dia mudah. Jadi kita jadi cantik jalan kerja kita. Okey, untuk soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Macam mana cara dia jawab. Sebuah kilang menghasilkan 20,944 skru. Okey. Dan menyimpan skru dalam 4 kontena dengan setiap kontena mengandungi skru yang sama banyak. Jika 2 kontena dihantar ke sebuah pasaraya, berapakah skru yang diterima oleh pasaraya? Okey. Soalan ni dia kata, mula-mula dia kata dia sebuah kilang tu dia ada 20,944 skru. Dia ada 20,000 lebih skru. Dan dia simpan skru tu dalam 4 kontena. So kita boleh buat macam ni. 20,944. Okey, itu skru. Skru kita lukis sikit skru macam ni skru. Okey. Skru lah ni. Okey, dia ada 20,944 skru. Kemudian dia simpan dalam 4 kontena. So kalau cikgu buat kontena ada 1, 2, 3, 4. Dia bahagi. Okey. Dia simpan dalam 4 kontena. Dia bagi sama rata. Jadi ini maksud dia apa? Ini maksud dia kita kena buat pembahagian. Ini maksud dia 20,944 kita kena bahagi dengan 4. Kita nak tahu satu kotak, satu kontena tu dapat berapa. Jadi kita kena bahagilah. Yang ni kamu kena bahagi sendiri. Bila bahagi kamu akan dapat 5, 2, 3, 6. Okey. Satu kotak ni maknanya satu dalam ni 5, 2, 3, 6 nanti kamu akan dapat. Satu kotak, satu kontena tu kamu akan dapat 5,236. Jadi soalan dia pula, dia kata jika 2 kontena dihantar ke sebuah pasaraya besar, berapakah skru yang diterima oleh pasaraya besar tu? Jadi pasaraya besar tu dia dapat berapa? 2 kontena. So mana satu kontena tambah dengan satu lagi kontena. Satu kontena sama dengan 5, 2, 3, 6. 5, 2, 3, 6. Jadi macam mana nak buat? Tambahlah. Kalau tak nak tambah, kamu darab. 5, 2, 3, 6, darab 2 pun boleh. Okey. Kita akan dapat 10,472. Ini jawapan dia. Ini untuk soalan nombor 6. 10,472. Sama betul yang ni? Say hi. Okey. Nombor 7. Kita cuba jawab soalan nombor 7. Next. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7 kata 140 pensel dibahagi secara sama rata kepada Abidah dan 27 kawan dia. Berapakah jumlah pensel yang didapati oleh Abidah dan 8 kawan dia? Yang ni ramai orang akan salah. Careless. Dia akan berlaku yang careless. Okay, tengok macam mana cara cikgu nak jawab soalan ni. Cara cikgu tackle soalan ni. Kita tengok 140 pensel. So dia kata dia ada 140 pensel dibagi sama rata kepada Abidah dan 27 kawan. Kita boleh buat macam ni. Kita tulis 140. Okay, lukis pensel sikit. Pensel macam ni. Pensel lah tu cantik kan? Pensel cikgu buat. Muncung sikit. Okay, pensel macam tu 140. Kemudian dia dibahagi kepada satu kepada Abidah. Okay. Kemudian kawan dia kita bagi 27 kawan. Macam tu. Kita kena buat macam tu.
Sebab kenapa cikgu letak 1? Sebab kita takut tertinggal abidah tu. Ramai orang tertinggal kepada abidah tu sebab nanti dia bahagi dengan 27. Okey. Kemudian dia tanya berapakah jumlah pensel yang didapati oleh abidah dan kawan dia? Okey, nanti dulu, relax dulu. Kita kena cari satu pensel, seorang dapat berapa pensel dulu. So cara dia adalah kita buat apa? 140 kita bahagi dengan 28. Kenapa 28? Sebab 27 campur dengan abidah. Ini ramai orang tertinggal. Jadi 140 bahagi dengan 28 kita akan dapat 5 pensel. Jadi setiap orang akan dapat 5 pensel. Boleh? Kemudian soalan yang seterusnya, step yang kedua, soalan tanya kita jumlah abidah dan 8 kawan dia. Okey. Soalan tanya berapakah abidah dapat, abidah dan 8 kawan. Abidah plus dengan 8 kawan. Jadi total semua berapa orang? 9 lah. Betul? 9 orang darab dengan 5 pensel. Jadi total semua kali adalah 45 pensel yang didapat dia. Okey, jumlah pensel yang dia dapati. Boleh? Itu cara kita nak jawab soalan ni. Nombor 7. Dapat markah penuh lah. Okey, soalan nombor 8. Buat macam ni dapat markah penuh. Okey, soalan nombor 8. 150 biji guli-guli diberikan kepada Cikiat dan Khairuddin. Cikiat didapati 150 biji guli kurang daripada Khairuddin. Berapa guli-guli yang Khairuddin dapat? Ini soalan macam ni sangat popular. Jadi adik-adik kena ada kemampuan untuk jawab soalan macam ni. So cara dia senang saja, kita buat macam ni. Kita tulis Cikiat saya cikgu wakilkan Cikiat. Dia kata 1 biji Cikiat dan Khairuddin Cikgu wakilkan macam tu. Okey, mana dia kata Cikiat ni mendapat 150 biji guli kurang. So kita boleh buat macam ni. Cikiat macam ni dulu. Kemudian Khairuddin. Okey. Cikiat mendapat 50 biji kurang daripada Khairuddin. Maksudnya Khairuddin ni dia lebih. Mula-mula kita bagi sama dulu. Tapi maknanya Khairuddin ni lebih sebanyak berapa? 50 biji. Kita kena buat macam tu. So maknanya kat sini Khairuddin ni dia lebih 50 biji. So kita buat macam tu. 50 biji daripada Cikiat. Dan total kesemua sekali, kalau kita tahu total kesemua sekali adalah 100, kita tahu dia adalah 150 sebab dia bagi 150. Jadi step yang kedua apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu satu kotak ni berapa dalam tu. Kita kena tahu kotak yang dalam tu. Kenapa kita perlu tahu? Sebab kita nak tahu berapa Cikiat dapat, berapa Khairuddin dapat. Yang kita tahu Khairuddin ni lebih 50 saja. Jadi langkah pertama yang cikgu kena buat adalah 150. Cikgu akan tolak dengan 50. Dan cikgu akan dapat 100. Okey. Baki je cikgu dapat 100. Jadi 100 ni siapa yang punya? 100 ni siapa punya? 100 ni adalah yang cikgu tanda right tadi tu. Okey, ada dua tu. Baki dia adalah yang dua tu. Jadi apa yang kena buat adalah step yang ketiga adalah cikgu akan buat 100 bahagi dengan 2 bahagian. So cikgu dapat 50. Jadi 1 bahagian bersamaan dengan 50. Di step yang ketiga, soalan tanya apa? Berapakah guli yang Khairuddin dapat? Kalau kita tengok Khairuddin ada 2 bahagian. Okey. Khairuddin ada 2 bahagian. So yang ni memang dia bagi 50. Yang ni pun 50. Jadi Khairuddin dapat 100 macam tu. Boleh? Itu soalan nombor 8. Soalan yang ke-8. Kita tengok soalan yang seterusnya. Kalau kita tengok soalan nombor 9, ini boleh faham soalan nombor 8 ni. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9 dia kata Encik Ali mempunyai 5 meter ribbon. Dia menggunakan 4.2 meter ribbon daripada ribbon itu dan membeli 10.5 ribbon lagi selepas tu. Apakah panjang ribbon yang Encik Ali ada? Okey, ini cerita pasal ribbon. Kita boleh buat macam ni. Encik Ali mempunyai 5 meter ribbon. Okey, mula-mula saya tulis ada lah. Dia ada 5 meter macam tu. Okey, saya tulis 5 meter. Dia ada 5 meter. Yang ni. Kemudian dia menggunakan 4.2 meter. Okey, dia guna 4.2. So saya kurangkan sikit. Saya palangkan. Sebab dia dah guna 4.2 meter. Okay, unit kena betul unit kena sama semua.
Okey, dia menggunakan 4.2 meter. Okey, dah habis ayat yang kedua. Kemudian dia kata dan membeli. Dia beli pula. Dia tambah pula sebanyak 10.05 meter selepas tu. Maksud dia kita kena tambah di bahagian sini. Dia kena tambah kat sini. Berapa banyak kita kena tambah? 10.05 meter. Macam tu. Kemudian dia tanya apakah panjang baki reben yang ada. So sebenarnya soalan minta kita dapatkan yang ni. Berapa baki ni? Itu soalan dia. Boleh nampak, tengok gambar rajah ni kita dah tahu lah apa yang kita kena buat sebenarnya. So kita kena tambah dulu. So yang ni kita kena tambah dulu. 5 meter tambah dengan 10, kita akan dapat 15.05. Ini tambah sendirilah. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat adalah step seterusnya. Kita kena buat macam mana? Tolak 15.05 tolak dengan 4.2 untuk kita dapatkan baki ni. Kita tanda soal tu. So, bila kita tolak kita akan dapat 10.85 meter. Yang ni adik-adik kena buat sendiri, tolak sendiri Macam mana cara nak tolak dia. Kita selesai untuk soalan nombor 9. Problem solving. Best lagi. Kita nak pergi terusnya. Soalan yang lagi best, lagi power. Hafizah mempunyai RM38.82. Adiknya mempunyai 1.7 kurang daripadanya. Berapakah jumlah wang yang mereka ada? So mula-mula kita lukis Hafizah. Simple je macam tadi. Okay. Tulis Hafizah dulu. Okay, Hafizah kita buat macam ni. Hafizah. H. Wakilkan Hafizah. Buat macam tu. Kotak dia. Okay. Berapa dia ada? RM38.82. Cuba tulis macam tu. Lepas tu adik dia mempunyai satu adik kurang 1.7 ringgit kurang daripadanya. Maknanya kita lepas tu, tapi kita jangan buat sampai habis. Kita kena kurangkan sikit. Baru adil. Maknanya kat sini lukis. Okey, kita kurangkan sikit. Jadi maknanya macam tu. 1.7. Nampak tak? Cikgu kurangkan sikit. Jadi berapakah jumlah wang yang mereka ada. So jadi kita kena cari yang palang tu dulu. Okey. Step yang kedua, so bila kita dah buat macam ni, step pertama cikgu dah lukis. Step yang kedua cikgu kena cari yang palang dulu. Baru kita tahu. Maknanya kita nak tahu yang adik ni dapat berapa. So cara dia RM38.82 tolak dengan RM1.70, kita dapat berapa. So dalam kes ni kita akan dapat RM37.12. Macam tu. Itu second step yang kita kena buat. Third step yang ketiga, dia tanya berapakah jumlah wang yang mereka ada. So maksud dia jumlah Hafizah plus dengan adik dia. Okay. Hafizah ada RM38.82. Adik ada 37.12. Jadi total kedua-dua ni kena tambah lah. So, kita akan dapat RM75.94. Macam tu. Okay, RM75.94. Boleh nampak yang ni? Okay, kalau nak salin dulu. Soalan nombor 10. Kita menggunakan kaedah bar palang. Okay, kita gunakan kaedah bar palang. Ada orang panggil kotak-kotak, ada orang panggil box method, ada orang panggil kaedah palang. Tak kisahlah, nama je. Sebenarnya benda yang sama. Kaedah ni datang daripada Singapura. Asalnya dari Singapura punya kaedah. Dah lama. Singapura tahun 2010 dulu masa cikgu buat kajian matematik dulu, 2010 dia orang dah guna kaedah ni. Kita baru guna cara kaedah menggunakan kotak ni. Bila kebat diperkenalkan, barulah cikgu-cikgu di Malaysia kita baru mula nak perkenalkan. Tapi sebenarnya di Singapura mereka dah lama sangat guna kaedah ni. Okey, itu soalan nombor 10. Kalau kita tengok soalan nombor 11, jom kita tengok nombor 11. Malihah membeli 2 gelong guli. Okey, dia kata Malihah beli 2 gelong guli. Panjang gelong guli yang pertama, panjang yang pertama ialah 2.79 meter. Yang kedua 4.37. Lebih panjang daripada gelong guli yang pertama. Apakah jumlah panjang kedua-dua guli dalam talang? Okey, kalau macam ni, cikgu wakilkan yang pertama sebagai A. Yang kedua, cikgu wakilkan sebagai B. Senang sikit. Jadi cikgu lukis A. A tu ialah gelong yang pertama. Ingat A yang pertama, so kita boleh tulis dia macam tu. Cikgu lukis dia macam tu. 2.79.
Okey. Panjang gelung kuli yang kedua. Okey, B pula. B tu ialah yang kedua, cikgu wakil yang kedua. Panjang gelung tali yang kedua adalah 4.37 meter, lebih panjang. Dia bukan 4.37 meter tapi dia lebih. Semula-mula maksudnya bila lebih dia buat pembandingan mula-mula macam ni. Panjang sama dengan yang atas, A dengan B sama. Tak sama lah pula. Kejap. Tak sama. Dia mula-mula dia sama. Macam tu. Sama. Lepas tu dia kata lebih berapa? Lebih sikit, 4.37. Itu maksud dia. Maksud dia lebih, buat macam tu, lebih sebanyak 4.37 meter. Daripada gelung yang pertama. Apakah jumlah panjang kedua-dua gelung tali itu? So, ini maksud dia kita kena cari yang ni dulu. Kita kena tahu keseluruhan semua ni. Okey. Jadi yang B ni, step yang kedua, kita kena tahu yang B. So, macam mana nak cari B? B adalah 2.79 campur 4.37. Okey. So, kita akan dapat hasil tambah dia adalah 7.16 meter. Macam tu. Step yang kedua. Step yang ketiga dia kata, apakah jumlah panjang kedua-dua gelung? So, maksud dia, step yang ketiga, dia minta kita gelung A campur dengan gelung B. Gelung A tu ialah gelung yang pertama, gelung tali yang pertama. B tu gelung tali yang kedua. So, itu maksud dia. Dia nak A tambah dengan B. Jadi, kita tambah je lah. A tu 2.79 tambah dengan B 7.16. Jadi, hasil dia adalah 9.95 meter. Siapa faham yang ni? Soalan nombor 11. Siapa faham? Siapa faham? Komen faham. Okey, komen faham sikit. Okey. Okey. Soalan nombor 12. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Boleh kita teruskan? Kita tengok soalan nombor 12. Okey, untuk soalan nombor 12, jumlah jisim bagi 3 biji labu ialah 2.16 kg. Labu mana-mana labu ni? Labu mana labu? Ini adalah labu. Jumlah jisim bagi 3 biji labu adalah 2.16 kg. Ini cikgu tanya tadi, kalau tengok masa live pagi tadi, ramai yang salah yang ni, ramai yang salah untuk soalan ni. Jumlah jisim dia careless je. Jumlah jisim bagi 3 biji labu ialah 2.16 kg. Jika jumlah jisim 2 biji labu yang lebih besar kecil adalah 0.72 kg masing-masing, hitung jumlah jisim labu yang paling besar dalam kilogram. Kadang-kadang kalau mak dia tahu nak buat ni tapi dia tak tahu macam mana nak explain pada anak. Dia tak tahu macam mana cara nak explain. So kalau tak tahu, okey, dengar baik-baik. Cara dia macam ni. Okey, dia labu. Cikgu lukis labu. Jadi kita boleh lukis, kita wakilkan dia dengan macam tu. Kotak. Kita guna kotak je. Sekarang kita ajar, cikgu ajar untuk problem solving kali ni, kita guna satu teknik je. Kita ajar teknik kotak je. Sebenarnya ada beberapa teknik. Teknik AGB, kamu kalau tak pernah dengar lah. Teknik AGB 1 kali, AGB 2 kali, teknik tangga. Ini teknik bar palang. Tapi hari ni cikgu memang ajar bar palang saja. Kalau nak belajar lagi tu next akan datang. Okey, jumlah jisim bagi 3 biji labu ialah 2.16. Jadi kita wakilkan dia dengan 2.16. Okey, 3 tu wakilkan dengan 1 bar palang 2.16. Kemudian dia kata jika jisim bagi 2 biji labu yang lebih kecil adalah 0.72 kg masing-masing. Maknanya sama, ada 2 biji yang sama 1, 2. Okey, 0.72 macam tu. Yang ni pun 0.72. Okey, hitungkan jisim labu yang paling besar. So soalan dia minta kita dapatkan yang cikgu lorek ni. Okey, 2.16 ni sampai hujung. Yang ni. Sampai sini. So apa yang step yang kedua yang kita kena buat? Senang je, kita tambahlah ini dulu supaya kita dapat. Okey, ini kita tambah. 0.72, 0.07 tambah, kita akan dapat 1.44. Maknanya kita dah dapat dah. So step yang kedua. Step yang ketiga, berapa yang lorek besar tu? Yang lorek ni berapa? Yang kita lorek ni berapa? So cara dia 2.16 tolak 1.44 dan kita akan dapat 0.72 kg. Ini kebetulan saja. Okey. Itu kan jumlah jisim labu yang paling besar. Kebetulan jawab nilai dia tu sama. Okey, kebetulan jawapan dia adalah sama. Dia sengaja buat macam ni bagi kita keliru, kita jadi confused pula. Kenapa sama ni? Tak, jawapan dia memang macam tu. 0.72 kg. Tak apalah. Okey, soalan nombor 12 selesai. Kita tengok soalan yang lebih mencabar. Soalan nombor 13.
Okey, nombor 13 Narayanan mempunyai RM66.30. Kemudian kakak dia ada RM18.45 lebih daripada yang berapa jumlah mereka ada keseluruhan. So simple, mula-mula kita buat Narayanan. Nara macam tu. So kita lukis dia kotak Nara. RM66.30. Nara ada RM66.30. Kemudian kakak K, kakak yang mempunyai RM18.45 lebih. Kalau lebih maknanya kita kena buat sama dulu, mula-mula sama. Kemudian kita buat lebih sikit. Lebih. Berapa lebih? Kita tanda. Lebih RM18.45. Macam tu. Dia lebih. Okay. Lepas tu berapakah jumlah mereka kedua-duanya? Jadi apa yang kita kena buat? Jadi kita kena buat kita kena tahu semua ni dulu. Kita kena ni yang saya lorek ni. Kita kena tahu semua ni dulu. Okey. Yang ni bawah ni RM66 Ini sama yang ni RM66.30. So maknanya kakak dia, step yang kedua kita kena cari yang kakak dulu. Kakak dia adalah RM66.30 tambah RM18.45 macam tu. Jadi kita akan dapat RM66.30 tambah dengan RM18.45, kita akan dapat RM84.75. Macam tu. Boleh? Kemudian step yang ketiga, dia kata berapakah jumlah yang mereka ada. So maksud dia Narayanan campur kakak dia. Narayanan ada RM66.30 campur yang kakak dia ada. Kakak dia ada RM84.75 tambah. So kita bila tambah kita akan dapat 151.05. Ini jawapan dia. Okay, cara tambah cikgu tak ajar untuk yang ni sebab ni basic sangat, kamu belajar membuat sendiri. Okay, itu nak kena masuk kelas asas. Kelas asas kalau tak tahu macam mana cara nak tambah nombor perpuluhan ke, yang ni kena masuk kelas asas. Ini problem solving kita bagi advance sikit. Nombor 13 jawapan dia RM151.05. Okay, pergi next. Soalan nombor 14 cerita pasal Saravana pula. Tadi apa? Tadi Narayanan, yang ni Saravana. Semua India mari. Okey, Saravana dan kakaknya membeli anggur. Saravana beli 9.89 kg, kakak dia beli lebih sikit. Macam sama. Okey, tak apa, kita buat lagi nombor hal. Okey, Saravana kita buat macam tu. Saravana beli 9.89 kg. Kakak dia beli, kakak beli 0.3 lebih. So kalau lebih, mula-mula kita bagi sama. Buat macam tu. Kemudian kita kena tanda lebih sikit. Okey. Buat tanda sikit. Dia lebih 0.38 kg. Jadi itu step pertama. Jadi step yang kedua, apa yang kita kena buat adalah kita kena cari hasil tambah kakak dia dulu. Kita kena tarik kakak dulu sebab kakak tu ada kosong satu. Jadi kakak dia ialah, nak cari dia ialah 9.89 tambah 0.38. Jadi kakak dia kita akan dapat 10.27 kg. Macam tu. Boleh? Step yang kedua. Jadi step yang ketiga, dia tanya berapakah anggur yang telah mereka beli. Berapakah anggur yang mereka beli. Jadi maksud dia Saravana campur dengan kakak dia. Saravana beli 9.89. Kakak beli 10.27. Jadi hasil tambah kedua-duanya adalah 20.16 kg. Kita tunjuk itu, kamu kira sendiri. Okay, step yang ketiga 20 kilo. 16 kg. Okay, kita nak pergi soalan yang lebih mencabar lagi. Soalan ni makin lama makin cabar. Nombor 15. Ajmal mempunyai dua tali, iaitu tali X dan tali Y. Panjang tali X ialah 2.68 meter. Panjang tali Y ialah 70 lebih pendek. Ini keyword dia, lebih pendek. Lebih panjang ke depan, tambah. Lebih pendek, kena kurangkan sikit. Mungkin lah, macam tu lah keadaan dia. Lebih panjang kita kena tambah, lebih kurang kita kena tolak dia. Okay, so macam mana cara kita nak lukis? So step pertama, kita buat, okay, cara dia adalah kita akan tulis X. Okay, cikgu lukis X. Cikgu tak macam tu. Buat macam tu. Berapa panjang X? 2.68 meter. Okay, so unit ni penting ni meter. So yang ni pula 70 cm. Jadi kita kena tukar dulu. Jadi akan jadi 0.7
meter. Ini mesti kena tahu sebab jawapan nak dalam meter. Okay. Panjang tali Y adalah, okay, Y, dia kata Y adalah 0.7 meter lebih pendek daripada X. Maknanya dia tak sampai macam X. Dia kurang sikit. Kita buat macam tu. Kita kurangkan dia sikit. Boleh? Kita kurangkan sikit dan kita boleh tanda dia. So, cikgu tanda warna biru lah. Kita boleh tanda dia macam tu. Iaitu 0.7 meter. Boleh? Dia tak sampai macam X. X 2.68. Tapi Y ni dia kurang sikit. Kurang sikit sebanyak berapa? Yang sikit tu 0.7 meter. Berapakah panjang tali Y? So soalan tanya berapakah panjang tali Y? So cara dia adalah buat apa? So dia minta yang ni. Soalan minta yang ni. Cikgu lorek ni. Okay, berapakah panjang tali Y? Kalau tengok gambar rajam kita boleh nampak. Jadi step yang kedua kita buat apa? 2.68 kita tolak dengan 0.7 meter. Akhirnya kita akan dapat 1.98 meter. Macam tu. Boleh faham? Untuk soalan nombor 15. Okey, kamu kira sendiri dapatkan jawapan yang tersemak. Ini cara jawapan cara kerja yang betul. Salah satu, sebab dia ada beberapa cara lagi. Okey, kita tengok soalan nombor 16. Sebuah kamus Inggeris berjisim 7.86 kg, sebuah kamus Melayu ada 3.9 kg lebih ringan daripada kamus Inggeris. Berapakah jumlah jisim bagi kedua-dua buah kamus tersebut dalam kg? Alamak, senang sangat. Kamus Inggeris. So kita wakilkan, okay, kamus Inggeris. Okay, kita letak KI. Boleh? Kamus Inggeris. Kemudian garis 7.86 kg. Dah selesai. Sebuah kamus Melayu adalah 3.93 kg lebih ringan. Sebuah kamus Melayu KM. Kamus Melayu adalah 3.93 lebih ringan daripada kamus Inggeris. Okay. Maknanya kamus Melayu ni dia lebih pendek, lebih ringan, lebih pendek. Itu maksudnya dia tak sampai. Dia akan jadi macam ni. Dia lebih ringan. Okay. Warnakan biru, kita boleh tulis macam ni. Alamak. Okey, sebanyak berapa? 3.93 kg. Macam tu. Alright. Kamus Melayu dia kurang sikit, dia tak sampai 7.8 berat dia. Dia kurang sikit. Sikit tu berapa? 3.93. So kita kena tahu kamus Melayu punya berat tu. Okey, step yang kedua kita kena tahu kamus Melayu. Jadi macam mana nak tahu kamus Melayu punya berat? Kita boleh buat 7.86, kita tolak dengan 3.93, kita akan dapat berapa? 7.86 tadi tolak. 7.86 tolak 3.93, kita akan dapat 3.93 juga. Okey, 3.93 kg. Kemudian soalan kata kat kita, apakah jumlah jisim bagi kedua-dua buah kamus tersebut? Jadi maksud dia, soalan ketiga ni dia minta kita dapatkan kamus Inggeris campur dengan kamus Melayu, kedua-duanya. Jadi bila kita campur, dia akan jadi 7.86 campur dengan 3.93. Jadi kita akan dapat 11.79 kg. Macam tu. Siapa faham yang ni? 11.79. Siapa faham? Untuk soalan nombor 16, kita akan dapat 11.79 kg. Boleh faham yang tu? Okey, kita pergi yang lebih ganas lagi, soalan yang lebih susah lagi. Okey, kita tengok soalan yang lebih susah, iaitu soalan nombor 17. Yong-Sing, dia kata Yong-Sing mempunyai ribbon hijau dan ribbon hitam. So ini kita pasal ribbon pula. Green ribbon dengan black ribbon. Ribbon ke ribbon? Samalah Green ribbon dengan black ribbon. Ribbon hijau, green ribbon, dia kata ialah 7.1 meter panjang dan ribbon hitam adalah 6.49, lebih pendek. Okey, apa maksud lebih pendek? Lebih pendek maknanya dia kurang sikit, dia tak sampai daripada ribbon hijau. Jadi kita buat macam ni. Kita wakilkan ribbon hijau RG, ribbon green hijau. So kita wakilkan dia dengan bar palang kita macam tu. Jadi kita tak 7.1 meter. Satu. Macam tu. Kemudian black, ribbon black, hitam. Ribbon black dia kata
6.49 lebih pendek. Maknanya dia tak sampai. Dia pergi, kita berhenti sikit. Dia tak sampai. Macam tu. Sebanyak berapa? Dia akan jadi yang kurang tu berapa? 6.49 meter. Lebih pendek. Kita tengok unit sama tak? So, unit sama. Kemudian dia kata cari jumlah panjang kedua-dua reben. So kalau kita nak cari kedua-dua panjang reben, kita kena tahu yang ni dulu. Ni yang kotak ni. Step yang kedua kita kena tahu yang tu. Maknanya RB tu kita kena tahu dia berapa dulu. Reben black. Jadi cara dia ialah 7.1 kita kena tolak dengan 6.49. So bila kita tolak kita akan dapat 0.61 meter. Macam tu. Okay, itu step yang kedua. So untuk step yang ketiga, soalan tanya kita cari jumlah panjang bagi kedua-dua reben. Cari jumlah panjang. Jadi cara nak cari jumlah panjang, kita kena buat RG campur dengan RB. RG tu apa? Reben grey campur dengan reben black. Kita kena tambah kedua-duanya. So bila kita tambah dia akan dapat macam ni. 7.1 tambah 0.61. Okay. Kita tambah. So bila hasil tambah dia kita akan dapat 7.71 meter. Boleh faham? Untuk soalan nombor 17 kita dapat 7.71 meter. Okey, nombor 17. Okey, panas lagi. Bila kita tengok soalan yang lebih best, lebih ganas, soalan nombor 18. Okey, kita tengok soalan nombor 18. Nombor 18, kalau kita tengok ketinggian Tahawi. Ini cerita pasal Tahawi pula. Ketinggian dia adalah 2008 ialah 1.205 meter, 1.02 meter, ketinggiannya bertambah 0.5 meter pada tahun 2009. Okey. Tahun berikutnya, setahun lepas tu dia tambah sikit. Tapi dia kata masih lagi kurang daripada abang dia. So macam mana cara kerja yang kita kena lukis? Macam mana cara kerja kita nak buat? Senang. Kita tak Tahari. Ini cerita pasal Tahari dengan abang dia. Okey, Tahari. Mula kita lukis Tahari. Okey, Tahari. Okey, saya lukis Tahari macam tu. Berapa tahari ni? 1.02 meter. Macam tu. Boleh? Kemudian ketinggiannya bertambah. Apa tambah? Saya buat tambah. Tambah macam tu. Okey, berapa tambah? 0.05 meter. Macam tu. Bertambah, dia kata bertambah kan. Okey, lepas tu tapi dia kata masih lagi kurang dengan abang dia. 0.1 lebih rendah daripada abang dia. Abang dia maknanya abang dia, walaupun dia dah bertambah dah, tadi 0.05 tu dia dah bertambah dah, tapi dia kata masih lagi kurang kalau nak compare dengan abang dia. Jadi maksudnya abang dia lagi tinggi tau. Maksudnya abang dia, kena lukis cantik sikit. Mula-mula kita lukis bagi sama dulu sampai hujung, macam tu. Okay. Kalau sama tak ada apa-apa, tapi dia kata masih lagi 0.1 lebih rendah daripada maksud abang dia lebih sikit. Abang dia masih lebih sikit. Boleh buat macam tu. Sebanyak berapa? 0.01 meter. Abang dia macam tu. Boleh? Jadi, lepas tu soalan tanya apa? Kita baca soalan. Apakah ketinggian Jaril? Abang dia lah. Jaril ni adalah abang dia. Soalan tanya berapakah ketinggian bagi Jaril ni. So macam mana nak buat? So first kita kena tahulah berapa ni dulu. 1.02 ni. Tambah dengan 0.05 ni. Kita kena tahu dulu berapa. Kalau cikgu tambah ni, cikgu dapat 1.07 meter. Okey, cikgu dapat 1.07 meter. Sekarang ditanya berapakah abang dia. So maknanya kat sini cikgu dah dapat 1.07 meter. Yang sini 0.01. Jadi dia tanya berapakah abang jari ni. So kita kena tambah je lah. So bila kita tambah, maknanya 1.07. Kita tambah dengan 0.01, maka kita akan dapat 1.08 meter. Macam tu. Boleh? 1.8 meter. Okay, soalan nombor 18. Kita ada lagi 2 soalan. Macam mana cara nak jawab? Cuba tengok soalan nombor 19. Kita tengok soalan nombor 19. Okay, untuk soalan nombor 19. Sebiji durian berjisim 2.23 kg. Kita tengok sebiji durian berjisim 2.2 kg. Sebiji betik adalah 0.8 kg lebih ringan daripada durian. Apakah jumlah jisim bagi kedua-dua biji durian dan betik? So ini cerita tentang
durian dengan betik. So kita boleh buat durian. Kita wakilkan durian dulu. Okay, macam tu. Durian. Okay, ni cerita pasal durian. So durian adalah durian dengan betik 2.23 kg. Okay. Kemudian cerita pasal betik pula. Dah selesai dah. Satu ayat tu mengandungi maklumat. Cikgu wakilkan dengan bar palang. Kemudian dia cerita sebiji betik adalah 0.8 lebih ringan. Maknanya dia tak sampai berat dia macam durian. Jadi dia kena rendah lah sikit. Jadi kita boleh buat macam ni. Kena buat kurang sikit. Macam tu. Berapa dia kurang tu? Berapa? Yang sikit tu berapa? So, kita boleh buat macam tu 0.8 kg. Okay, dia tak sampai berat dia sama dengan durian. Betik ringan sikit. Jadi 0.8 saja. Jadi kita kena tahulah ni. Betik dulu berapa. Jadi step yang kedua, kita kena tahu betik dulu. So macam nak cari betik? 2.23 kita tolak dengan 0.8 baru kita dapat yang palangkan tu. 1.43 kg macam tu. Okay. So maknanya yang ni 1.43. Jadi soalan ketiga, step yang ketiga ialah soalan tanya apakah jisim kedua-dua biji durian dengan betik? Maksudnya durian campur betik. Durian adalah 2.23 campur 1.43. Jadi kita akan dapat 3.66 kg. Teng. Okey. Yang tu jawapan dia. Untuk nombor 19. Masih lagi menggunakan kaedah bar palang kan? Boleh buat kan? Simple Okey, ini soalan yang terakhir. Ini soalan paling ganas sekali. Soalan yang terakhir. Okey, salin dulu. Kalau siapa nak salin dulu. Soalan nombor 19. Soalan nombor 19. Okey, kita tengok soalan nombor 20. Kita tengok soalan nombor 20. Ini soalan yang terakhir. Soalan nombor terakhir 1.2 kg. Sebuah meja adalah 1.8 kg lebih berat. Sebuah meja adalah 1.8 kg lebih berat daripada kerusi dan sebuah kabinet kasut adalah 0.28 kg lebih ringan daripada meja. Apakah jumlah jisim bagi ketiga? Oh, ni cerita lagi 3. Sebelum ni cerita pasal 2 benda je. Kali ni cerita pasal 3. Boleh tak kita gunakan kaedah bar palang? Boleh? Mula-mula cerita pasal kerusi. Kerusi ialah 1.2 kg. So kita boleh tulis kerusi. Kerusi, cikgu lukis macam tu. Okay. Berapa? 1.2 kg. Itu kerusi. Kemudian dia kata meja pula. Meja lebih berat. Okay, mula-mula kita bagi sama berat dengan kerusi dulu. Kemudian dia kata lebih berat. Berapa sebanyak yang lebih tu? 1.8. Oh, lebih. Okey. Pakai warna lain lah. Okey. Dia lebih berat adalah 1.8 kg. Okey, macam tu. Lepas tu kita baca lagi. Dia kata kabinet kasut pula adalah 0.28 lebih ringan daripada meja. Kabinet kasut. Okey, cikgu wakilkan kabinet kasut dengan KK. Kabinet kasut pula dia kata kurang sikit, lebih ringan daripada meja. Okey, jadi cikgu boleh lukis dia macam ni. Okey, tarik tapi tak sampai macam meja. Cikgu kurangkan sikit. Okey, cikgu wakilkan dengan warna biru. Jadi maknanya yang sini adalah dia kata dia ringan sikit sebanyak 0.283 kg. Macam tu. Boleh? Kemudian dia tanya apakah jumlah jisim bagi ketiga kursi, meja, kabinet, kasut. Okey, tak apa. So maknanya kita kena tahu yang ni dulu. Kita kena tahu yang ni. Cikgu lorekkan ni. Okey, kursi kabinet. So macam mana kita nak cari kursi kabinet? Kursi kabinet. Okey, macam mana cara kita nak cari kursi kabinet? Cara kursi kabinet, kita kena tahu yang ni dulu lah. Yang meja dulu, 1.28. 1.2 kg. Yang ni, ini 1.18. Jadi ini bermaksud meja adalah 1.2 tambah 1.8. Meja adalah 3 kg. Okay, meja adalah 3 kg. Jadi kalau kita nak cari kursi kabinet kita kena buat 3, kita kena tolak sebab keseluruhan 3 tolak dengan 0.283
Jadi kursi kabinet kita akan dapat berapa? 2.717 kg. Kita sudah ada maklumat dah. Kalau kita tengok cikgu tukar warna hijau. Kalau kita tengok kita sudah ada kursi 1.2 kg. Kita ada meja 3 kg. Kita juga ada kursi kabinet 2.717 kg. Okay, kita ada 3 maklumat. Jadi soalan tanya apakah jumlah jisim bagi ke 3-3. Saya maksudnya kita kena tambah lah. Tambah 1.2 kg, tambah 3 kg, tambah dengan 2.717. Okay. Cuba tak tunjuk yang tu, kamu kira sini, kamu tambah ke 3-3 tu, kamu akan dapat 6.917 kg. Macam tu. Alright, Alhamdulillah. Okay, inilah soalan problem solving. Okay, kita menggunakan kaedah bapalan. Baru satu teknik je cikgu guna. Sebenarnya ada beberapa teknik lagi yang lagi best, lagi power daripada ni yang kita akan buat. Kita tengok soalan, kita tahu soalan macam ni kena pakai macam ni. Biasanya teknik bapalang cikgu gunakan untuk soalan-soalan yang melibatkan perbandingan. Kalau kamu perasan, semua soalan yang kamu jawab ni dia semuanya melibatkan perbandingan. Siapa yang dapat betul semua. Soalan ni sebenarnya taklah mudah sangat, tak juga susah sangat. Sebab soalan ni sebenarnya memang bertaraf peperiksaan sebab cikgu ambil daripada soalan percubaan negeri yang cikgu kelonkan. Jadi siapa yang dapat 20/20 tahniah. Tahniah. Yang dapat 15 dekat atas pun masih lagi bagus. Siapa yang dapat 7 dan ke bawah. Yang ni ada masalah besar. 10 ke bawah, sorry. Yang dapat 10 ke bawah. Kalau dia darjah 4, 10 ke bawah. Kalau dia darjah 6, darjah 5, kamu dapat 15 ke bawah. Kamu ada masalah problem solving. Kamu kena betulkan. Sebab soalan problem solving sangat-sangat penting dan keluar markah dia sangat besar dalam problem solving. Inilah matematik yang sebenar. Yang kita belajar semua ni kita nak guna untuk selesaikan masalah problem solving. Okey, siapa yang dapat betul semua? Siapa yang nak belajar lagi? Ada banyak lagi teknik yang cikgu sebenarnya nak kongsi tapi memang tak sempat nak kongsi semua. Berapa ramai yang nak belajar lagi? InsyaAllah cikgu akan kongsikan dalam cikgu ada buat kelas tuition online premium. Dia panggil KTO premium. Memang cikgu buat setiap minggu. Okay, cikgu buat setiap minggu. Dia panggil kelas tuition online premium. Jadi siapa yang berminat nak join kelas tuition online premium ni boleh daftar sekarang. Cikgu ada bagi link dekat bahagian bawah ni. Dia punya yuran dia adalah RM90 sebulan. Okay, RM90 sebulan. RM89 sebulan. RM89 sebulan kalau siapa yang daftar sekarang. Dan kelas yang pertama kita akan start pada 2 Mei minggu depan. Kita akan start dah 2 Mei pada minggu depan. Jadi kelas ni akan berlangsung secara intensif setiap minggu lebih kurang 2 jam. Kita akan buat 2 jam. Kemudian katalah tak berapa nak faham. Tak ada masalah sebab kita ada video ulangan. Kita ada buat video ulangan. Kita ada bagi nota. Kita ada banyak teknik yang kita nak share. Sampailah kita akan berlangsungnya kelas ni, kelas KTO Premium ni akan berlangsung semua sampai hujung tahun. Tak kira lah sekolah buka ke, sekolah tak buka ke, kita tetap akan jalan juga secara online. Jadi kalau perempuan, ibu bapa, adik-adik yang duduk jauh, duduk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dah tak ada masalah lah. Sebab ramai nak join Mathscash. Mathscash kita punya core kita di Shah Alam. Kita HQ kita, Mathscash Shah Alam. Memang ramai nak masuk tapi masalah dia rumah jauh. Jadi kali ni tak ada masalah, boleh join secara online. Jadi siapa yang cikgu tanya secara kelas, secara spontan ni cikgu nak tahu berapa ramai yang berminat untuk mendaftar. Sebab cikgu tak boleh ambil ramai. Siapa yang nak boleh komen terus. Komen nak, tinggalkan nombor phone lah kalau senang sikit. Tinggal nombor phone pun boleh. Tinggal nombor phone, nanti tim cikgu akan contact. Okay, tinggalkan nombor phone dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian komen ni. Nanti tim cikgu akan WhatsApp. Tapi kalau nak lagi cepat, supaya tempat tu masih lagi ada, nanti orang lain ambil, habis kan, ni ramai nak ni kan, lebih baik terus daftar. Kalau nak cepat, lebih baik daftar terus supaya terus book tempat tu. Okay. Daftar 1 bulan dulu pun tak apa, RM89 sebulan. Kita akan start pada minggu depan. Kelas yang pertama akan start pada minggu depan. Okay, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.